Salam sejahtera. Akhirnya Ketua Pengarah SPRM dedah Menteri YB politik rasuah. Ini punca mereka melakukan rasuah. Bukan karena gaji rendah, bukan juga karena kemiskinan, tapi puncanya ialah kerana adanya peluang, tamak, dan suka hidup sementara di dunia ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, kemiskinan dan gaji rendah bukanlah faktor utama yang menyumbang kepada rasuah. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Azam Baki ini. Memang betul, rasuah itu bukan disebabkan oleh kemiskinan, bukan juga oleh kerana gaji rendah. Kerana lihatlah, berapa ramai orang gaji rendah yang terlibat rasuah berbanding dengan orang yang gaji-gaji besar, YB menteri. Walau bagaimanapun, ada juga yang kata, memanglah orang yang bergaji rendah tidak terlibat dalam rasuah kerana mereka tidak punya peluang. Mereka orang-orang biasa yang buat apa nak dibagi rasuah, kata mereka. Orang yang bergaji rendah tu jauh sekali ada peluang untuk bagi rasuah. Tapi, kembali semula kepada isunya, kenapa orang kaya tetap rasuah? Walaupun alasannya ada peluang, tapi kalau mereka tak nak mengambil, pasti ianya tidak akan juga berlaku meskipun peluang berjuta-juta. Maknanya, ketidakpuasan hati, sikap tidak mau bersyukur, sikap yang tak pandai cukup-cukup. Bayangkanlah, sudah ada pendapatan sebulan 100-200 ribu, masih lagi sakau sini sana, makan seleweng, rasuah sini sana. Dan yang lebih mengejutkan kita ialah sifat mereka yang tak pandai rasa cukup. Sudah punya kereta sebuah Velfire, nak tambah lagi kereta Alphard. Sudah ada Alphard, tambah lagi rumah besar. Sudah rumah besar, tambah rumah baru. Sudah ada barangan kemas 1 peti, nak tambah jadi 2 peti. Orang ada berlian, dia nak juga berlian. Yang lebih lucu, ada juga YB yang mungkin mempunyai koleksi kereta mewah dan sebagainya. Ada juga YB yang berpoligami. Tak apalah, menurut Azam Baki, dia berkata SPRM kebanyakannya membuat siasatan melibatkan agensi penguatkuasaan dan ahli politik. Inilah yang melucukan. Nak salahkan orang yang bergaji rendah, tiada yang disiasat, jarang sekali. Tapi sekarang ini anggota penguatkuasa dan ahli politik pula yang terlibat. Bukan kerana gaji rendah, kerana mereka gaji-gajinya tinggi. Tapi itulah kerana gaya hidup yang tak pernah rasa cukup. Dan paling teruk sekali ialah mereka lupa agama dan mereka lupa dunia ini sementara, alfa dengan kehidupan yang mewah. Tapi bila sudah kedapatan, meranalah seumur hidup. Kata Azam Baki lagi, yang saya setuju apabila Azam Baki kata, punca utama mereka mengambil rasuah, terlibat dalam rasuah adalah kerana sikap tamak dan peluang. Ahli politik sebagai contoh, adakah mereka miskin? Tidak, ahli politik hampir kesemuanya kaya. Tapi, kenapa masih terlibat dalam rasuah? Bagaimana dengan menteri, ketua setiausaha kementerian, dan timbalan ketua setiausaha? Kata Azam Baki lagi, jika saya bercakap mengenai rasuah dalam sektor swasta, saya boleh katakan pegawai bank, adakah mereka miskin? Soalnya seperti dipetik wawancara NST. Azam Baki menegaskan bahawa rasuah berlaku kerana ketamakan, peluang dan isu
takbir urus. Beliau mengusulkan agar kerajaan terus memperhalusi prosesnya dan mengamalkan amalan terbaik. Jika orang berpendapat rasuah berlaku kerana gaji yang rendah, saranan saya kepada kerajaan supaya berhati-hati tentang perkara itu, kata Azam Baki. Jika terus naik gaji dengan fikiran bahawa ia akan mengurangkan rasuah, jangan berfikir seperti itu. Jangan terus naik gaji dengan fikiran bahawa ia akan mengurangkan rasuah. Rasuah adalah mengenai ketamakan, peluang, sistem prosedur dan isu takbir urus, kata beliau lagi. Ketua agensi anti rasuah itu juga mengimbau lawatannya ke Jabatan Polis New York pada tahun 2011 mengatakan, agensi berkenan menggunakan kaedah penyamaran untuk menyiasat pegawai rasuah. Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Polis Diraja Malaysia boleh menggunakan kaedah yang sama, katanya. Azam juga mencadangkan supaya Ketua Pengarah Jabatan Kastam Anis Rizana Muhammad Zainuddin menggunakan kepakaran SPRM dalam membenteras rasuah. Kami mempunyai banyak projek penyamaran yang boleh kami kongsi dengan mereka dan menunjukkan bagaimana dia boleh menggunakan mekanisme dan pendekatan ini dalam mengesan pegawai penguatkuasa undang-undang yang rasuah. Terdapat banyak cara, tetapi saya mesti mengatakan bahawa ramai ketua jabatan tidak begitu proaktif dan sangat konvensional dalam pendekatan mereka, katanya mengulas isu kes kontena terbang. Pada 13 Jun, SPRM menahan 17 individu termasuk 11 pegawai kastam dalam ops transit. Kesemua mereka yang ditahan disyaki bersubahat dengan sindiket penyeludupan import di Pelabuhan Klang yang telah mengakibatkan kerugian cukai dianggarkan kira-kira 3.5 bilion kepada negara. Sumber SPRM berkata, siasatan setakat ini berjaya merampas wang tunai sebanyak 4.4 juta ringgit Malaysia. Ini dipercayai hasil suapan rasuah pegawai kastam yang terbabit. Saudara-saudara sekalian, betullah kata Azam Baki ini. Gaji rendah, kemiskinan bukan puncak rasuah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Jumpa lagi. Bye-bye.